jadi diri ini? Sepatutnya bertajuk aku pergi pati sampai pagi. Semua kerja tolak ke tepi, serono sampai ku lupa diri. Galanya diriku nak mengejar dunia, galanya mataku asyik membuat dosa. Apa nak jadi diri ini? Semakin jauh ku dengan Tuhan. Cari kebaikan dalam diri, mari bangun ubah diri sendiri. Jam berbunyi cepat taubat, dunia dah tenang. Masa pergi harus ingat sebelum terlambat. Pintu maaf masih luas terbuka. Tik-tak, tik-tak, renungkanlah hidup kita. Takkanlah selamanya di sini. Hey! Apa nak jadi diri ini? Berasa ngana bangun pagi asyik melewati tiap hari. Pikiranku bagai terhenti, hingga solat pun tak peduli. Mengapa hatiku memilih jalan ini? Mengapa diriku hanya diamkan diri? Apa nak jadi diri ini? Jiwaku penat hingga terjerat. Cari kebaikan dalam diri, mari bangun ubah diri sendiri. Hey! Jam berbunyi cepat taubat, dunia dah tenang. Masa pergi harus ingat sebelum terlambat. Pintu maaf masih luas terbuka. Renungkanlah hidup kita, takkanlah selamanya di sini. Inilah dia petanda untuk kembali padanya, menyesali semua perbuatanku. Tak akan aku siakan peluang kedua tuh ku bangkit sudah dari lena. Wow! Cepat taubat, dunia dah tenang. Harus ingat sebelum terlambat. Pintu maaf masih luas terbuka. Renungkanlah hidup kita, takkanlah selamanya di sini. Wow. Tik-tak, tik-tak, masa pergi harus ingat sebelum terlambat. Pintu maaf masih luas terbuka. Renungkanlah. Okey, itu dia Ikuan Pratana. Terima kasih. Selamat pagi Ikuan. Selamat pagi. Okey, dengan lagu terbarunya, single terbaru yang berjudul TikTok. Antara lagu ketuhanan yang kita tahu sangat sinonim dengan Ikuan Pratana, namun telah pun diberi nafas baru dengan muzik yang cukup fresh. Yes, cukup fresh pagi ini. Apapun, Assalamualaikum, selamat pagi kepada kalian di luar sana. Anda bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Anik Mizati pada hari ini. Bersama dengan anda hari ini hari Rabu 18 Mac 2020 bersamaan dengan 24 Rejab 1441 Hijrah. Dan kalau anda perhatikan memang untuk pagi ini anda perhatikan memang berdua saja, tetapi hari ini seorang lagi rakan antara kita berada di luar ya. Ingin saya ingatkan kepada anda semua, sebentar lagi kita akan bersama dengan Fetri Yahya yang berada di luar, ingin membuat tinjauan di lokasi-lokasi hotspot yang sebelum ini mungkin hotspot ataupun tempat-tempat yang Fitri pergi itu adalah tempat yang dikunjungi oleh ramai orang. Tapi disebabkan hari ini bermulanya untuk Perintah Kawalan Pergerakan, kita nak lihat sama ada rakyat Malaysia ini benar-benar mengikut arahan ataupun tidak. Ya, betul. Nanti kita akan bersama dengan Fetri Yahya seperti yang dikabarkan. Cuma hari ini merupakan hari pertama ataupun pada 12:01 malam pagi tadi, maknanya hari pertama penguatkuasaan tentang Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana itu merupakan antara perintah kawalan yang berkuat kuasa selama 14 hari, telah tertakluk di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Dan
pastinya bertujuan bagi membendung penularan wabak COVID-19 ataupun COVID-19 ini supaya tidak terus lagi merebak ke seluruh tempat. Kerana kita tahu semakin hari nombor yang dicatatkan semakin lama semakin tinggi. Namun apa yang telah pun tular di laman sosial ataupun kita dapat lihatkan ciapan-ciapan, luahan-luahan beberapa pihak yang selepas di-announce ataupun dibuat pengumuman tentang perintah kawalan pergerakan ini, ramai yang mengutarakan masalah ataupun kekangan yang dihadapi oleh masing-masing. Antaranya yang boleh dikongsikan, cancelled my Europe trip dan that I've been looking toward since last year. Ada yang mengatakan tentang pembatalan trip ke Euronya. Dan juga no work from home, unpaid leave for 14 days, puasa bulan depan, berbuka makan pasir je. Okey, ada juga yang berbagai lagi cancel plan to Korea dan juga yang lebih menyedihkan ada beberapa majlis perkahwinan yang telah pun dibatalkan kerana keadaan penularan wabak COVID-19 ini dan juga perintah kawalan pergerakan yang bataskan pergerakan setiap individu di Malaysia. Betul, dan mungkin tindakan yang dibuat oleh kerajaan ini mungkin kita rasakan kita rasa seperti sulit dan sebagainya, dan ini merupakan tanggungjawab kita sebenarnya, ingin kita ikut apa saja arahan yang telah pun diberikan. Dan suka juga saya nak ingatkan kepada kalian di luar sana, andai kata kita ingkar tentang perintah kawalan pergerakan ini, berkemungkinan kita boleh dipenjarakan, ya. Dan seperti mana yang Anim katakan tadi, disebabkan mungkin perintah kawalan pergerakan ini telah pun dikuatkuasakan, mungkin ada segelintir daripada kita yang merasai suatu perkara yang tidak seronok lah. Contohnya majlis perkahwinan dan sebagainya. Contohnya macam kita bersama, kita di bahagian penyiaran sebenarnya dikecualikan, termasuk dalam 25 sektor yang dikecualikan untuk kita bekerja dan sebagainya. Dalam bidang penyiaran ini pun sama juga, Anim, ya. Kita sebenarnya ingin memberikan informasi, ya, kepada kalian di luar sana. Tanpa kami yang berada di dalam sektor penyiaran ini, bagaimana untuk kita dapatkan maklumat? Ada juga yang mengatakan bahawa apabila mungkin kita tidak bersiaran dan sebagainya, kita boleh dapat maklumat daripada media sosial. Tetapi dalam skop media sosial itu sendiri pun kita boleh kategorikan sebagai takut perkara-perkara yang ditularkan itu adalah perkara yang tidak boleh dipercayai. Ya, itu yang kita takutkan sekarang ini. Okey. Dan juga semalam apabila Ketua Polis Negara telah pun mengutarakan tentang jika anda ingin melepasi luar daripada kawasan di mana anda berada, nak pulang ke kampung halaman dan sebagainya, anda perlulah ambil borang. Dan arahan itu telah pun ditarik balik semula kerana ramai yang beratur di balai polis terdekat untuk mendapatkan borang tersebut. Betul. Dan itu juga akan mendedahkan anda kepada penularan wabak ini. Sebenarnya kita tak tahu siapa yang ada wabak COVID-19 ini, dan apabila individu berada di satu tempat itu, seperti yang kita tahu, perhimpunan lebih daripada 50 orang pun dibatalkan. Apatah lagi mereka yang berpusu-pusu untuk mengambil borang itu juga adalah sangat berisiko. Dan tidak boleh dikatakan tentang arahan itu adalah mungkin penyebab individu ataupun masyarakat Malaysia tidak dapat mematuhi, tidak tahu nak ikut yang mana satu. Tepuk dada tanya selera, itu adalah keselamatan anda. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah perintah kawalan pergerakan yang di mana anda tidak perlu ke mana-mana, anda perlu berada di rumah untuk kawal keselamatan diri sendiri. Dan jika anda kuarantinkan diri selama 14 hari ini, insya-Allah apa yang kita mahukan adalah penurunan nombor yang terlibat dalam penularan wabak COVID-19 ini. Itu adalah objektif utamanya. Ya, arahan telah pun dikeluarkan, perintah kawalan pergerakan ini supaya anda tidak keluar dari rumah, ya, dalam masa 14 hari sahaja. Dan kita perlu ingat, ya, perkataan kawalan pergerakan itu tidak bermaksud bahawa anda boleh keluar sewenang-wenangnya, sesuka hati dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa sekarang ini musim cuti sekolah. Mungkin ada yang beranggapan bahawa tak apalah, cuti sekolah ini mereka mengambil kesempatan ingin pulang ke kampung dan sebagainya. Tetapi kita nak ingatkan kepada kalian di sana, andai kata, Hanim, kalaulah andai kata kita ni, salah seorang daripada kita ni bergejala, contohlah kita minta selisih lah kan, minta sempang, tetapi kita bawa gejala itu ke kampung, kita jumpa mak ayah dan sebagainya, dan benda itu boleh merebak satu kampung, kita minta sempang perkara tersebut, ya. Dan kalaulah andai kata kita pergi ke mana-mana sahaja, hand sanitizer harus diingatkan, bawa ke mana-mana, sebab sekarang ada beg mini dan sebagainya. Nak bersalaman dengan ibu bapa ke, andai kata kalau kita dah balik kampung dan sebagainya, itu perkara utama yang perlu kita lakukan. Andai katalah kita ni dah pulang ke kampung. Okey, itu dia. Dan juga seperti yang kita tahu, perintah kawalan pergerakan bermula pada hari ini sehingga 31
1 Mac 2020 ini. Harap-harapnya setiap individu mematuhi dan juga bekerjasama, sama-sama memberi kerjasama terhadap pihak kerajaan untuk kita mengurangkan lagi kadar penularan wabak COVID-19 ini. Dan sekali lagi kita ingin war-warakan di sini di MSI untuk penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menasihatkan peserta-peserta yang menghadiri Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur pada 27 Februari hingga 1 Mac 2020 itu untuk segera menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 serta menghubungi Crisis Preparedness dan juga and Response Center Kebangsaan CPRC hotline untuk sebarang bantuan. Nombor yang sedang tertera di talian di kaca TV anda 0388810200 atau 0388810600 atau 0388810700. Ya, jadilah rakyat yang bertanggungjawab. Anda kata ada di antara anda semua yang mengikuti Ijtimak Tabligh tersebut di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur. Walaupun kita perhatikan ada di antara belasan ribu yang pergi ke sana, bukan semua yang terkena jangkitan virus ini, tetapi apa yang kita harapkan bahawa anda membuat pemeriksaan, ya, membuat pemeriksaan. Sebab antara yang saya dengar lah, ya, rakan-rakan saya pun ada bagi tahu bahawa dekat kampungnya tu ada beberapa individu yang pergi ke masjid berkenaan. Diarahkan supaya pergilah buat pemeriksaan dan sebagainya. Dia kata, tak apalah, buat apa nak periksa sebab saya tak demam, saya tak ada rasa simptom-simptom bergejala dan sebagainya. Itu adalah perkara yang salah, tindakan yang salah. Dan walaupun kita tidak bergejala dan sebagainya, langkah tersebut harus anda ikuti. Anda pergi saja ke mana-mana pusat kesihatan yang terdekat berhampiran dengan anda untuk membuat pemeriksaan. Sakit tak sakit itu belakang cerita. Yang paling penting kita kena membuat laporan. Okey. Ya. Dan juga rentetan daripada cerita itu, pastinya setiap akhbar harian hari ini terbitnya dengan cerita berkaitan dengan COVID-19. Betul. Mungkin saya boleh mulakan dahulu dengan harian Metro, yang mana kita tahu 2 nyawa telah pun terkorban di Malaysia, mencatatkan antara individu berumur 34 tahun dan juga individu berumur 60 tahun yang telah pun menjadi kes maut pertama untuk membabitkan lelaki tempatan. Dan halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 bercerita tentang COVID-19 ini. Yang dikongsikan di sini, kes pertama membabitkan seorang lelaki yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling Kuala Lumpur. Okey, pesakit kes ke-178 itu mendapatkan rawatan awal di Hospital Permai Johor dan disahkan positif COVID-19. Lelaki terbabit mendapat rawatan pada 12 Mac lalu dan tidak mempunyai sebarang rekod kesihatan. Maknanya individu ini bukanlah berisiko penyakit yang serius sebelum ini, tetapi kesihatannya bertambah merosot sehingga dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah Johor baru dan disahkan meninggal dunia hari ini, di mana semalamlah kata sidang media di dalam sidang media. Dan juga seorang lagi mangsa yang mula mengalami gejala COVID-19 ini dimasukkan ke ICU hospital berkenaan sebelum disahkan meninggal dunia semalam, yang mana antara gejalanya adalah batuk dan sesak nafas, dan individu ini berumur 60 tahun, yang mana kita tahu peringkat umur itu adalah antara peringkat yang cukup tinggi risikonya terkena dengan COVID-19. Dan individu itu merupakan seorang padri di Gereja Baptis Emmanuel, Kuching, dan meninggal dunia pada jam 11 pagi semalam. Kedua-duanya telah pun terdedah dengan perhimpunan keagamaan seperti yang kita tahu. Okey, jadi salam takziah juga kita ucapkan kepada keluarga, dan kita harapkan perkara ini dijadikan sebagai salah satu, bukan hanya panik, tetapi salah satu yang boleh menjadikan kita lebih berjaga-jaga, lebih menganggap COVID-19 ini satu perkara yang lebih serius. Betul, kita tidak mahukan angka kematian ini meningkat. Cukuplah 2 orang sahaja. Kita tak mahu perkara ini terus tular ataupun terus berlaku di kalangan masyarakat kita. Baik, daripada Harian Metro saya nak kongsikan yang menarik dalam berita harian. Inilah yang saya katakan tadi di awalnya tadi. Andai kata kita di luar sana yang mengingkari perintah kawalan pegawai
pergerakan, kita boleh dipenjarakan. Mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, mereka yang gagal mematuhi arahan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun untuk kesalahan pertama dan sehingga 5 tahun bagi kesalahan kedua. Dan PDRM juga meminta rakyat Malaysia untuk mematuhi perintah ditetapkan bagi sama-sama membendung penularan COVID-19 dan sebarang pelanggaran adalah kesalahan jenayah yang boleh dikenakan tindakan mengikut kanun keseksaan. Dan butiran lanjut berkenaan dengannya di buku surat 2 hingga 13 ya. Dan ini yang akan saya perincikan di sini. Sementara itu Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata semua pihak mesti patuh kepada arahan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengelak dikenakan tindakan undang-undang. Dan antara tindakan yang boleh dikenakan ialah mengikut seksyen ini ialah menghalang pejabat awam menjalankan tugas, seksyen 188 iaitu mengingkari perintah yang diisytiharkan oleh pejabat awam, seksyen 269 iaitu perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit dan seksyen 271 iaitu mengingkari perintah kuarantin ya. Dan ini perkara ini harus kita ikuti ya, jangan kita ambil remeh tentang perkara ini. Dan yang menarik juga di dalam berita harian pada hari ini, restoran dibuka tapi boleh beli bungkus. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat di luar sana ya. Andai kata mereka ingin pergi ke kedai-kedai makan dan sebagainya, restoran tetap dibuka tetapi tidak boleh lepak, tak boleh bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Kita harus bungkus sahaja. Restoran dan kedai makanan boleh beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa hari ini sehingga 31 Mac. Majlis Keselamatan Negara MKN memaklumkan premis berkenaan boleh dibuka tetapi hanya untuk makanan dibawa pulang atau melalui perkhidmatan penghantaran oleh syarikat-syarikat tertentu sahaja. Ya, okey. Okey, itu dia antara perkongsian yang menarik yang pastinya menjadi kepentingan untuk kita semua untuk tahu. Harian Metro, Berita Harian dan juga NST yang boleh anda dapatkan untuk mengetahui maklumat lebih lanjut. Kali ini kita ingin bersama dengan seorang peguam pula yang mana berada di talian sekarang ini, Datuk M. Reza Hassan, untuk kita mengetahui dan pelajari sedikit sebanyak lebih tentang Akta Polis 1967 dan juga Akta Penyakit Berjangkit 1988 yang dikuatkuasakan seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, awak sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Kami di sini sihat saja. Harap-harapnya begitulah sepanjang kami bersiaran. Datuk. Amin. Amin. Berkaitan dengan kita tahu Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dikuatkuasakan bermula pada hari ini dan di bawahnya terdapat Akta Polis 1967 dan juga Akta Penyakit Berjangkit 1988. Bagaimana Datuk boleh memberi pemahaman kepada individu-individu terutama sekali penonton-penonton MHI bagi mendalami apakah maksud akta akta-akta yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sekarang ni berada dalam satu tahap yang tak pernah berlaku di zaman hidup kita. Iaitu tiba-tiba kerajaan telah bertindak secara drastik untuk mengeluarkan satu perintah menyekat kebebasan kita untuk bergerak. Now, tindakan ini saya percaya telah dilakukan dengan mengambil kira wabak yang sedang merebak di dunia ini, iaitu COVID-19. Ya. Jadi, untuk kita memahami adakah kerajaan mempunyai hak ataupun kuasa untuk mengeluarkan perintah yang sedemikian ini, kita harus kembali kepada undang-undang. Dan seperti mana yang yang telah dinyatakan tadi, bahawa kerajaan telah pun bertindak untuk mengeluarkan perintah tersebut di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Nah, akta ini tidak boleh dikuatkuasakan sedemikian sahaja sebab akta ini hanyalah memberi garis panduan yang secara am tentang apa yang boleh dilakukan. Tetapi kuasa untuk menyekat perjalanan berada di bawah Akta Polis 1967. Okey. Nah, kalau saya nak ceritakan satu persatu, saya takut nanti pendengar ataupun penonton tak faham. Boleh tak saya secara am apa yang boleh saya katakan di sini adalah kerajaan telah pun mengeluarkan perintah untuk menyekat pergerakan kita daripada satu tempat ke tempat yang lain.
Okey. Secara teknikalnya, strictly speaking, kalau kita bergerak daripada satu negeri daripada contoh daripada wilayah ke Selangor, itu adalah menjadi satu kesalahan. Okey. Itu yang problemnya. Bila malam semalam orang berpusu-pusu untuk pergi ke balai polis untuk mendapatkan borang permit. Ya, sebab di mana yang telah dinyatakan tadi, kalau kesalahan pertama 2 tahun, kedua 5 tahun, sekian. Jadi, problem yang kita sekarang Malaysia ni adalah bila terdapat perintah penyekatan pergerakan ni, the first thing yang kita akan buat adalah jom balik kampung. Ya, jom balik kampung, ni holiday 2 minggu, balik kampung. Dia tak realise bila dia pergi ke balai apa semua tu, ya, kemungkinan ada penyakit pesakit COVID-19 ada beratur juga. Dan ini akan menyebabkan pergerakan penyakit itu daripada satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Juga bila sampai di kampung, seperti mana yang telah nyatakan tadi, ya, kemungkinan person ini, orang ini akan mengakibatkan penyakit itu disebarkan ke kampung kita. Kita harus faham, ya, kenapa kerajaan keluarkan arahan sedemikian adalah untuk kebaikan kita. Apa yang tujuan utama perintahnya adalah supaya kita duduk di rumah. Bukannya ambil peluang untuk balik kampung, tengok mak bapak apa semua. So kita kena sedar, kita kena melakukan demikian, kita kena akur kepada perintah itu untuk kebaikan kita juga. Ya. Jadi saya rasa kalau kita tengok perutusan khas yang amat berhadapan Perdana Menteri, ya, jelas di situ. Yang pertamanya, larangan menyuruh pergerakan persempadanan ramai di seluruh negara termasuk keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Jadi this is very serious. Kita harus mengambil kira bahawa sekatan ini satu sekatan yang serius. Dan penyakit ini adalah satu penyakit yang serius. Jangan kita anggap yang dia berlaku di China, Itali, Spain, UK, jauh sangat. Ya. Ini sekarang ni benda ni dah masuk kat tablik ni tempat lah, dah mula spread apa semua tu. So kita kena sedar, ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk. Banyak yang sebenarnya kita nak tahu, tapi cukup setakat ini sedikit sebanyak dapat membantu penonton-penonton MHI. Terima kasih Datuk. Datuk M. Reza. Waalaikumsalam. Datuk M. Reza Hassan selaku peguam yang dah pun menerangkan tentang bagaimana kepentingan untuk setiap individu memahami dan juga mematuhi perintah kawalan pergerakan di bawah Akta Polis 1967 dan juga Akta Penyakit Berjangkit 1988 ini. Ya, semua orang sebenarnya dah ingatkan kepada diri masing-masing dan juga kepada keluarga terdekat kita supaya kita tidak membantah, ya, perintah kawalan pergerakan ini, ya, supaya apa? Supaya kita mungkin takutlah, anda kata kita mungkin didapati bersalah, mungkin kita boleh dipenjarakan. Baik, ianya telah pun dikot kuasa tepat jam 12 tengah malam semalam, tetapi kita ingin lihat, ya, tinjauan yang dibuat oleh rakan kita di mana kita ingin menyaksikan hari pertama perintah kawalan pergerakan di mana rakan kita ini berada di KLCC dan juga di sekitar Bukit Bintang untuk melakukan tinjauan. Jom kita bersama dengan rakan kita Izwan dengan ceritanya. Jom. Umum mengetahui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan dan saya hendak meninjau bagaimana agaknya keadaan semasa di lokasi pertama kita iaitu di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sekarang tepat jam 12.30 malam dan saya kini berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur iaitu Bukit Bintang di mana ini adalah tempat tumpuan warga kota. Dan sebenarnya ini baru sahaja selesai hujan dan saya lihat tidak begitu ramai
orang awam yang berada di tempat ini dan mereka mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah berkuat kuasa sekarang ini. Saya tertarik sebenarnya ada pesta makanan di sini dan saya ingin bertanya sendiri dengan peniaga di sini bersama Encik Najmi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan perniagaan pada hari ini? Hari ini slow sikit sebab orang dah mula ikut perintah berjaga-jaga tu. So, perniagaan agak merosot sikit lah ini sebab mungkin dia orang elit dengan benda ni. Untuk sekarang kita sebagai peniaga, kita ikutlah apa yang diberitahu. Dari Bukit Bintang, kini saya berada di KLCC dan kalau anda boleh dapat lihat situasi sebenar sekarang, keadaan lalu lintas yang begitu lengang dengan kereta dan juga motosikal agak sedikit kuantitinya dan saya lihat juga ramai sekali orang awam yang baru saja selesai bekerja dan mereka sedang berpusu-pusu untuk pulang ke rumah masing-masing. Sudah semestinya premis makanan, restoran dan juga kedai makan tetap akan beroperasi sepanjang arahan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi saya bersama dengan pengurus restoran ini. Jadi bagaimana agaknya saudara melihat situasi sekarang ini? Hari ini kurang banyak bro. Dia customer pun tak ramai. Pasal apa? Virus. Nah, itu pasal dia pukul 11 tak ada orang mari. Sekarang tak boleh makan, duduk sini. Tunggu saja. Itu busnya. Tak boleh makan sini, duduk tak boleh taruh. Dia bos macam ini cakap. Tamat sudah misi saya kali ini, 3 tempat telah saya kunjungi. Saya melihat rata-rata masyarakat amat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa pada hari ini. Jadi, sentiasa ingat, sentiasa berwaspada dan sentiasa berjaga-jaga bagi membendung penyebaran wabak COVID-19. Okey, terima kasih rakan setugas Izwan yang telah pun berhempas pula pagi ni dia dekat studio dah. Ya, maknanya mungkin tak tidur. Ya. Okey, itu dia antara pengorbanan anak wartawan kita untuk memastikan tinjauan dapat dilaksanakan. Okey, satu lagi tinjauan nanti kita akan kongsikan. Juga rakan setugas kita sempat berkunjung ke tempat hotspot lah. Betul. Okey, kita terus ke satu lagi kejayaan yang ingin dikongsikan kepada anda semua penonton Setia Malaysia hari ini. Ini berkaitan dengan seorang individu yang telah pun mendapat 11A. Wow, 11A. Dalam SPM. Rahsia. Tapi apa dia yang kalau kurang dari 11A itu diam je. Tapi ini yang membanggakan kita ya. Bukan senang sebenarnya untuk kita mendapatkan result straight A sebenarnya. Betul. Dan yang paling kita rasa teruja apabila ADMET tu. ADMET dapat A+ tu. A minus. Tapi A lah. A juga kan. A lah maknanya. Okey, jom kita nak kenalkan. Saya dah pegang dah dia punya keputusan dia ni. Tak dapat keputusan sendiri, pegawai lain punya pun jadi. Ini adalah sangat ini adalah kebanggaan dia bila dapat 11A, terdiri daripada 8A tambah, 2A dan juga 1A tolak. Itu dia. Okey, jom ini dia. Ini dia. Nampak 11A. tak keputusan yang begitu cemerlang sekali Siapa daripada kita kenalkan adik kita. tetamu kita? Ya, saya nak kenalkan pemilik CJ ini bukan Hanim punya. Okey, yang mendapat keputusan cemerlang ni ialah di hujung sana kita bersama dengan adik Dacayani, anak perempuan Negeri Sigaran. Tahniah adik ya. Mendapat keputusan yang paling cemerlang dan tahniah. ya adik kita ditemani oleh kedua ibu bapanya. Kita bersama dengan ibunya Shubashini dan juga kita bersama dengan ayahnya Dacayani.
ni. Dan untuk pengetahuan anda bahawa Guna sigaran. Guna sigaran. Guna sigaran. Okey. Untuk pengetahuan anda, Guna sigaran ini merupakan juru kamera TV3 Betul. Pahang sebenarnya, dan mereka ni sebenarnya baru je sampai di Pahang kan? Dari Pahang. Ya. Okey, apa khabar semua? Sihat ya? Sihat. Okey. Mula-mula kita nak tanya dengan Guna jugalah, bagaimana apabila melihat kejayaan seorang anak 11A, dia bawa slip masa tu pergi sama-sama mengambil keputusan. Betul. Melihat kepada keputusan itu, apa perasaan? Sebagai seorang ayah, dah pasti bila dia membawa slip tu, dah pasti kita akan terlalu happy. Sampai kita tak ada perkataan nak diucapkan, apa nak kita nak cakap. Dan kita terus peluk dia, dan kita terus cium dia, dan kita ucapkan tahniah kepada beliau. Okey, sebagai ibu Puan Shubashini, kita tahu bahawa adik kita ni panggil apa? Dachayani panggil apa? Dachayani, nama penuh. Oh, nama benar. Okey, Dachayani. Kita tahu bahawa Dachayani ni merupakan seorang pelajar cemerlang, ya. Kita tahu bahawa kalau kita tengok di atas meja ini antara piala, trofi, medal yang telah pun dikecapi oleh adik kita ni. Nak tanya, adakah keputusan SPM yang diperolehi ini memang sudah pun dijangka dari awalnya? Sebab kita tengok keputusan dia daripada sekolah rendah, sekolah dapat PMR pun cemerlang juga, SPM pun boleh tahan juga. Macam mana? Jangka tak keputusan ini? Saya tak jangka sebab cara dia belajar tu menunjukkan macam mana keputusan yang dia perolehi. Okey. Jadi saya tak jangka keputusan yang begini cemerlang. Okey. Jadi kita nak tanya Dachayani, apa antara cara belajar yang sehinggakan ibunya tidak pernah menyangka awak akan mendapat 11A? Macam mana awak belajar? Saya dah start mengulang kaji pelajaran daripada form 4 lagi. Sebab saya tahu bila saya naik tingkatan 5 ni, saya takkan cukup masa sebab saya kena melibatkan diri saya dalam aktiviti kokurikulum. Saya kena juga mengulang kaji pelajaran tingkatan 5. So, saya membuat ulang kaji pelajaran tingkatan 4 pada cuti akhir tingkatan 4. Lepas tu saya juga memberi perhatian yang sepenuhnya ketika guru mengajar di kelas. Lepas tu saya akan juga menyiapkan semua kerja rumah yang diberikan oleh cikgu di sekolah. Lepas tu kalau saya tak faham apa-apa dalam pelajaran saya akan terus angkat tangan untuk tanya. Maknanya di sekolah awak, SMK Sultan Abu Bakar ini, hanyalah berapa orang sahaja yang mendapat 11A? Ada 2 orang yang mendapat 11A dan 18 orang yang mendapat semua A. Wow, okey. Dan ianya merupakan salah satu daripada sekolah cemerlang juga dekat Pahang, ya. Okey, kalau kita ingin tahu juga, kalau anda kata kita lah nak dapat keputusan cemerlang, sudah pastinya banyak tips yang dikongsikan oleh pelajar. Di antaranya ialah fokus dekat kelas dan sebagainya. Tetapi saya nak tanya skop yang lain pula. Adakah sebenarnya kalau misal kata kita ingin berjaya dalam pelajaran, kan, kita harus menumpukan sahaja pada pelajaran ataupun kita tidak ada aktiviti-aktiviti lain, aktiviti sosial yang lain? Kan, ada orang cakap macam, tak payahlah nak ber-Facebook, ber-Instagram, kan, terlalu aktif sangat di media sosial, kadang-kadang ianya melalaikan. Bagi adik Dachayani sendiri, adakah sebenarnya perkara itu membantu ataupun tidak? Saya memang tidak aktif dalam social media, tapi saya meluangkan masa untuk aktiviti bersukan seperti beriadah semua. Sebab kalau saya baca je, saya akan jadi stres. So saya juga saya kena ada aktiviti tambahan untuk mentenangkan minda saya. So saya akan menghadiri kelas kokurikulum di sekolah, akan bersukan, akan menyertai pertandingan seperti choral speaking, olahraga macam tu. Okey. Maknanya sebenarnya segalanya bermula dari rumah. Saya percaya perkara itu. Maknanya walaupun dia fokus di sekolah, dia menghabiskan masa lebih banyak di sekolah, tuition dan sebagainya. Tapi saya percaya jika di rumah tidak ada disiplin yang diterapkan oleh kedua ibu bapa, perkara ini tidak akan jadi. Ya, betul. Betul tak? Betul. Dari sudut ibu bapa, apa yang sebenarnya menjadi satu kemestian dilakukan untuk memastikan anak-anak dan juga memastikan Dachayani pastinya untuk mendapat 11A tanpa ada tekanan? Ya, yang di sini saya ingin nak terangkan beberapa elemen yang kita kerap memberitahu kepada anak kami. Yang pertama,
disiplin. Ya. Disiplin itulah yang akan menentukan membentuk atau menentukan jati diri seseorang. So yang ni, prinsip ni kita selalu mengamalkan kat rumah dan kita akan terapkan kepada anak. Yang kedua, pengurusan masa. Bagaimana mereka perlu menguruskan masa untuk membelajar dari segi akademik ataupun maupun dari segi sukan dan sebagainya. Yang ketiga, kita selalu bagi tahu kepada anak menguruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, mengulang kaji, maksudnya mengulang kaji pelajaran dengan menggunakan yang masa yang ada. Contoh, sekiranya tak faham, tanya kepada guru. Jangan berdiam. Ya. Bila dia berdiam, dia akan rugi. Yang keempat yang kami terapkan adalah yang ni lebih penting, iaitu bersyukur dengan apa yang ada. Betul. Maksudnya apa-apa keputusan yang beliau dapat, bersyukur dan jangan kecewa dengan keputusan yang beliau dapat. Sebab mereka masih boleh meneruskan, menambah baik. Menambah baik. Yes. Maknanya tidaklah kata memberi pressure ataupun tekanan kepada mereka. Tetapkan kena dapat 11A. Pernah berkata begitu? Kami Tidak tak langsung pernah kan? memaksa. Sebab itu lagi memberi tekanan, saya pasti. Sebab kita pun pernah jadi pelajar. Betul. Bila ada satu standard yang ditetapkan oleh sesiapa sahaja, guru maupun ibu bapa, itu adalah satu tekanan. Tiasa tertekan dan sebagainya. Okey, selepas adik kita ni dah memperoleh kejayaan yang paling cemerlang kan, adakah selepas ini mungkin ibu bapa sendiri ada menasihatkan dari segi tempoh pembelajaran ataupun maksud dia nak sambung belajar, nak ambil kos apa dan sebagainya. Ada tak ibu bapa memainkan peranan ataupun dari sini sendiri yang sebenarnya yang memilih? Dia ada cita-cita dia sendiri. Jadi kami biarkan pada dia untuk memilih. Sebab dia ada cita-cita nak menjadi seorang psikiatris. Jadi kami tidak memaksalah buat apa pun. Jadi segala keputusan yang dilakukan oleh Daca Yani sendiri telah pun ditetapkan dan ibu bapa menyokong. Ya, dia lebih pandai memilih. Sebab dia pandai mengurus diri, tak perlu disuruh dan tak perlukan nasihat daripada kami. Jadi kepercayaan dia lebih berdikari. Kenapa nak ambil psikiatris tu? Adalah sebabnya. Kan? Sebab mungkin dia tengok statistik sekarang orang yang memerlukan kepakaran itu sangat tinggi. Kan? Mungkin juga. Okey, tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada Daca Yani. Semoga terus berjaya dan terus berjaya selepas ini. Ini bukanlah orang kata pengakhiran tapi permulaan kan bagi fasa selepas ini, selepas yang tidak bergelar pelajar sekolah lagi. Okey, juga terima kasih ucapkan kepada Guna Sigaran. Lepas ni pulang ke Pahangnya. Hati-hati dalam perjalanannya dan juga Subashini ibunya. Terima kasih dan juga Daca Yani. Pelajar cemerlang 11A. Tahniah sekali lagi. Dan mungkin boleh jadi contoh bukan sahaja untuk adik-beradik yang lain tetapi untuk kalian di luar sana sebagai sumber inspirasi untuk kita berjaya. Nak berjaya ni sebenarnya bukan sahaja dari segi pendidikan, malahan kita kena berjaya dari segi curriculum pun kena seiring juga. Betul. Dan juga adab selepas ini kan bagaimana membawa diri sebagai pelajar cemerlang. Bukan sahaja senang dekat kertas tapi senang di mata orang, senang di mata sesiapa sahaja yang berjumpa dengan anda insya-Allah. Okey, kita ingin rehat seketika. Sebelum tu ada satu yang kita ingin war-warkan kepada anda. Ini tentang penukaran saluran? Ya, saluran. Mana tak jumpa bendanya. Okey, kalau sebelum ini kalau kita lihat saluran TV9. Okey. Sebelum ini kita dapat saksikan salurannya 109. 119 ya. Sekarang ini akan bertukar ke 149 bermula pada 1 April 2020 ini. Jadi kepada anda semua jangan lupa peminat-peminat TV9 untuk teruskan menyokong TV9 dengan bertukar kepada 149 bermula pada 1 April 2020. Betul, mulai 1 April nanti ya. 149 ingat tu. Apa-apa informasi boleh tekan hashtag ataupun tanda pagar saluran 149. Anda boleh dapatkan maklumat yang berlanjut lagi. Okey. Kita rehat seketika, Fazli. Ya, dan kembali selepas ini. Kita banyak lagi sebenarnya yang akan kita kongsikan menarik dalam Malaysia hari ini. Sebentar lagi.
Ya, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Dan seperti mana yang kita war-warakan dari awalnya tadi, kita nak bersama dengan rakan penyampai kami yang telah pun berada di lokasi hotspot, iaitu Fedri Yahya. Dan kita nak lihatlah sama ada orang Malaysia ataupun mereka yang mungkin berada di sekitar Lembah Kelang, khususnya dekat KL, adakah mereka ini benar-benar mematuhi arahan yang telah pun dikeluarkan untuk langkah perintah kawalan pergerakan ini? Sebab apa? Sebab sekarang ini kan cuti, kan 14 hari masih yang diberikan kepada mereka. Adakah mereka ini benar-benar duduk di rumah atau mereka ni macam ambil kesempatan pula? Ataupun kita jangan gunakan terma cuti itu. Ya. Ini bukanlah cuti tapi ini merupakan perintah kawalan pergerakan. Betul. Untuk membataskan setiap individu pergerakan ke mana-mana sahaja. Di mana anda berada sekarang ini, duduk diam-diam, maknanya kita mematuhi perintah kawalan pergerakan. Dan rakan tugas Fetri Yahya ingin berada di sekitar Kuala Lumpur sebenarnya. Yang mana, Fetri, ini dia. bagaimana keadaan di sana? Nampak lengang. Mungkin banyak lagi perkongsian yang Fetri ingin Assalamualaikum kongsikan. dan selamat pagi semua. Saya Fetri Yahya bersama anda di sekitar kawasan Pudu ataupun Pudu Central. Di belakang saya UTC dan juga bangunan-bangunan lain yang menjadi ikon pada kawasan Pudu ini. Okey, baiklah, malam tadi telah pun bermula perintah kawalan pergerakan yang menyaksikan kita terpaksa menghadkan pergerakan mengikut undang-undang. Ini bukanlah arahan sementara tetapi ia berpandu kepada akta dan juga undang-undang. Dan tadi saya melihat berbanding hari biasa, Pudu amat kritikal, kawasan yang sangat sesak, kawasan yang sangat sibuk kerana di sini pelbagai sektor industri, ada pelancongan, ada kawasan ikonik dan juga kawasan-kawasan pejabat yang memangnya menjadi tumpuan baru ketempatan dan juga pelancong. Tapi hari ini boleh saya simpulkan sebagai agak lengang, pergerakan yang sangat minima, hanya terhad kepada mereka yang bertugas dalam sektor tertentu saja. Seperti yang bertugas di kawasan yang berkaitan dengan peruncitan, kawasan-kawasan yang membekalkan makanan dan juga mungkin sedikit daripada perhotelan. Cuma saya ingin menyarankan kepada pihak berkuasa supaya kita dapat memantau pergerakan warga asing yang mungkin tidak bekerja pada hari tempoh perintah ini, yang mana masih ada yang mungkin melepak ataupun menunggu bas ataupun berhimpun di kawasan setempat sambil mungkin minum kopi, merokok dan sebagainya. Itulah cabaran kita pada hari ini untuk mengelakkan berlakunya kawasan orang berkumpul. Kita mahukan social distance itu dapat dilaksanakan. Jangan duduk rapat-rapat, pastikan jarak yang selamat sebab jarak itu adalah nadi penting sebagai usaha untuk mengelakkan wabak daripada merebak. Sebab kita tak pasti dalam ramai itu siapa sebenarnya yang menjadi pembawa kepada virus ini. Jadi dalam keadaan yang samar, dalam keadaan yang tidak tahu, kita mengambil langkah yang berjaga-jaga dan sentiasa mengingatkan. Dan hari ini kita dapat perhatikan kenderaan sangat tenang dan juga kenderaan personal ataupun peribadinya saya lihat membawa jumlah penumpang yang sangat-sangat minima. Bas pun tidak ramai orang, semuanya nampak terkawal. Cuma kita perhatikan harapnya mereka yang menjual makanan di pinggir jalan itu dapat memastikan jarak yang selamat, memakai penutup muka dan pastikan kalau ada sebarang simptom seperti demam, batuk dan sebagainya, kita tahu apa yang perlu dilakukan. Sebab ini adalah soal keselamatan diri, keluarga, masyarakat dan negara seanteronya. Dan kita perhatikan juga di hujung sana kawasan Pudu yang selama ini sesak sebab adanya bas-bas yang membawa penumpang ke pelbagai kawasan lengang. Kawasan di menuju ke Petaling Street juga lengang, kawasan untuk menuju ke Bukit Bintang juga lengang dan nampaknya terkawal dan juga pada keadaan yang sangat-sangat baik pada pagi ini. Dan ini kawasan yang mungkin terlibat dengan beberapa lagi sektor industri dan selepas ini saya akan cuba pula untuk masuk kawasan segitiga emas yang mungkin melibatkan jumlah pelancong sebelum ini. Ada kawasan-kawasan tumpuan yang mengendalikan sektor yang berprestasi tinggi dan juga berimpak tinggi. Apakah perbezaan berlaku di situ? Akan saya beri tinjauan yang terbaik untuk anda di MHI. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya akan terus memberikan liputan yang se-ekstensif mungkin demi kebaikan dan ilmu bersama. Kita jumpa selepas ini langsung dari Kuala Lumpur. Terima kasih Ahmad Fetri Yahya yang berada di tengah Kuala Lumpur itu membawakan tinjauan sekitar pagi ini pada jam 8.45 pagi. Nanti kita akan ada lagi tinjauan di beberapa tadi itu kawasan yang diwar-warkan oleh Fetri. Ya, Fetri katakan tadi dia akan pergi ke kawasan segitiga emas yang kebiasaannya menjadi tumpuan ramai dan kita perhatikan keadaan sekarang ini untuk tempoh ini terkawal dan kita harapkan ianya berterusan sampai tarikh yang ditetapkan iaitu 31 Mac nanti. Baik.
Baik. Okey, kita lari sedikit tentang sebenarnya tak jauh, masih lagi berkaitan dengan kandungan media sosial. Kerana sekarang ini penularan COVID-19 bukan sahaja penularan di situ tapi penularan di seluruh platform media sosial. Cuma sekarang ini ada individu yang sanggup buat apa sahaja demi kandungan ataupun konten di media sosial. Ada juga yang disebabkan COVID-19 ini, ada yang buat challenge. Challenge coronavirus dan sebagainya. Dengan menjilat di kawasan permukaan tandas dan sebagainya kan. Itu yang berada di luar negara, bukan di Malaysia, tapi setakat di Malaysia juga adalah berada di tahap yang serius. Okey, sehingga ada berlakunya kes-kes penderaan yang kita tahu, okey. Tapi sebelum tu kita ada satu bingkisan yang ingin dikongsikan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan topik kita pada pagi ini yang sebentar lagi kita akan bincangkan. Sanggup buat apa sahaja demi kandungan di media sosial. Saksikan. Media sosial adalah platform berinteraksi secara alam maya seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Namun, ia juga lubuk bagi sesetengah pihak untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan. Pada awal Januari 2017, tular sebuah rakaman video dipercayai melibatkan dua penuntut universiti didapati menceroboh dan memanjat menara pencawang telekomunikasi. Video berkenaan tersebar akibat kes memanjat tanda Ipoh di Perak juga tular pada tahun yang sama. Pada 6 November 2019, satu sesi penggambaran pengantin telah menarik perhatian warganet kerana menjadikan tapak perkuburan sebagai lokasi penggambaran. Seolah-olah tidak ambil peduli sensitiviti masyarakat, kebanyakan warganet kurang senang dengan gambar ini. Jurugambar itu mengatakan dia tiada niat untuk mempersendakan agama dan hanya mahu mencari kelainan dan lari daripada kebiasaan. Tindakan seorang selebriti media sosial mengagikan wang tunai berjumlah RM10,000 di hadapan Istana Negara pada 26 Februari lalu tidak diterima baik masyarakat Malaysia. Ketika itu, para petugas media sedang berkumpul bagi membuat liputan mengenai perubahan landscape politik negara. Tindakan itu dihentikan pihak berkuasa selepas hanya sekitar RM600 hingga RM700 yang sempat diagihkan kepada orang ramai di situ. Sehubungan dengan isu COVID-19 yang kian meningkat, terdapat individu yang mengambil kesempatan untuk meraih populariti di media sosial. Dengan caption cabaran coronavirus, wanita berusia 22 tahun itu kongsi videonya sedang menjilat mangkuk tandas dalam sebuah pesawat. Video itu peroleh lebih 2 juta tontonan sejak ia dimuat naik di sebuah aplikasi pada Sabtu yang lalu. Warganet berang dengan sikap itu, seolah ia memperlekehkan isu virus yang mampu meranggut nyawa manusia. Persoalannya, adakah perilaku pelik sedemikian hanya sekadar suka-suka atau ia berkaitan dengan gangguan psikologi seseorang yang dahagakan perhatian? Teruskan bersama MSI. Ya, itu dia kegilaan warganet yang sanggup buat apa sahaja demi untuk mungkin mencipta populariti, dan ada juga yang mana mereka memuat naik gambar ataupun video semata-mata mereka ingin mengaut keuntungan. Dan kita nak bercerita berkenaan dengan sanggup buat apa sahaja demi kandungan di media sosial. Kita bersama dengan tetamu kita bersama dengan Haja Azlina Rozi Muhammad Ghaffar, konsultan psikologi klinikal. Assalamualaikum Haja. Khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey. Alhamdulillah sihat. Jadi bila kita bercerita tentang kandungan ataupun media sosial ini, pastinya setiap individu mahukan. Sebab kita tidak boleh mengekang lagi ada individu yang ada IG ataupun ada Twitter, ada yang tak ada. Tidak boleh terbatas melalui itu. Tapi kita ingin bincang dari sudut psikologinya. Kenapa ada yang sanggup lakukan sehingga melibatkan keselamatan nyawa sendiri, yang sanggup mempertaruhkan nyawa mereka sehingga boleh tergadai hanya untuk konten media sosial? Okey, tingkah laku yang macam ni kita panggil dia attention seeking lah. Attention seeking behavior. Maknanya tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Dan bagi saya explain daripada dua sudut lah ya. Yang pertama tu daripada sudut naluri. Sebenarnya manusia ni secara nalurinya memang sukakan perhatian. Kita semua suka perhatian kan. Sebab tu kita letak gambar kita kat Facebook, kita ambil gambar dan sebagainya. Kita nak orang lain. Jadi sukakan perhatian ni satu tingkah atau kehendak semua jadi kan. Cuma bila dia dah jadi eksesif, yang itu yang kita nampak ada masalah di situ. Okey, yang kedua saya nak bincang daripada sudut personaliti manusia. Personaliti manusia ni secara umumnya dia daripada satu spektrum, daripada introvert ke extrovert.
Okey. Kebanyakan kita ni ada kat tengah-tengah lah. Maknanya ada introversion sikit, ada extroversion juga sikit. Yang introvert ni biasanya dia tak sukakan perhatian, dia suka menyendiri, dia tak ramai kawan. Extrovert ni dia sukakan attention, dia suka perhatian, dia suka buat sesuatu yang mendatangkan keseronokan, kegembiraan dan juga rasa happy, rasa excited tu. Dia suka rasa excited. Jadi dia suka pergi ke parti ke, ramai orang dan sebagainya. Ni yang kita kata personality extrovert lah. Okey, orang yang biasanya ada attention seeking behavior ni dia biasanya extrovert. Dan mungkin yang ekstrim extrovert lah, bukan sikit-sikit punya extrovert. Ekstrim maknanya dia memang sentiasa sukakan perhatian. Dan dia rasa macam kalau dia tak dapat attention tu, tak dapat perhatian tu, dia akan rasa macam hidup dia tak sempurna. Dia rasa hidup dia tak lengkap dan dia rasa satu failure. Ada setengah kalau yang dah sampai dapat disorder ni, ni dah jadi satu disorder pun ada juga. Bagi orang dewasa lah, kita ada satu masalah kejiwaan yang kita panggil histrionic personality disorder. Ini adalah satu kecelaruan personality di mana dia memang orang kata craving, lapar kan perhatian, craving for attention. Jadi dia akan buat apa sahaja asalkan dia mendapat perhatian yang dia harapkan. Jadi mungkinlah termasuk melakukan perkara yang berisiko tinggi. Macam yang kita tengok tadilah, video-video tadi kan, itu antara perkara berisiko tinggi. Dan biasanya mereka punya tingkah laku ni kita kata exaggerated. Misalnya dramatizing, macam drama queen lah kan. Bila cakap tu macam berdrama, tak sangka abang buat saya macam ni. Cakap yang berdrama. Biasanya kita dalam pertuturan seharian kita tidaklah berdrama sangat. Tetapi mereka yang kita dapati selalu macam dalam tingkah laku dan dalam emosi ataupun pertuturan tu macam berdrama, ni mungkin memang sangat craving for attention. Jadi dia sukakan perhatian, dia sentiasa mengharapkan perhatian, dia rasa dia tak boleh hidup lah. Sampai macam tu lah. Kalau dia tak dapat perhatian yang diharapkan, dia rasa tak lengkap ataupun tak boleh hidup. Okey, dulu ada je masalah macam ni, tapi dulu tak ada media sosial, jadi orang tak tahu. Jadi yang tahu ahli keluarga je lah kan. Jadi kita tak nampak sangat dia punya dysfunction tu. Maknanya ketidakfungsian individu yang ada masalah personality disorder ni. Tapi hari ni sebab ada media sosial, jadi orang lihat tu sebagai satu peluang untuk dia mendapatkan attention yang dia nak. Jadi kalau attention tu dalam bentuk like misalnya, kan berapa banyak like ke dan sebagainya, jadi dia dan dah jadi macam satu perlumbaan pula nak dapat berapa banyak like kan. Kalau dapat like sikit dia tak puas hati, dia jadi marah-marah, dia jadi kecewa, dia jadi frustrated dan sebagainya. Berdasarkan pemerhatian Hajah sendiri, ada tak yang ataupun pesakit daripada mana-mana lah individu yang datang untuk mengambil rawatan, menerima rawatan yang berkaitan dengan isu ini? Okey, masalah histrionic personality disorder ni mereka tak sedar itu adalah satu masalah ataupun itu satu penyakit yang mereka perlu dapatkan rawatan. Jadi jarang sangatlah orang datang jumpa dengan psikologis ataupun psikiatris atas masalah ni. Kita jarang jumpa. Yang kita banyak jumpa lebih pada kemurungan, depression, anxiety, yang itu banyak. Tapi kalau personality disorder ni memang sangat jarang kita jumpa dia datang menyerah dirilah, tanya kenapa saya ni macam ni itu jarang. Melainkan dia mungkin discover sendiri ataupun ada orang yang mungkin bagi tahu dia lah, kau ni nampak pelik sangat ni pasal ni, kenapa ni, bolehlah jumpa dengan pakar ke. Betul. Macam tu kan. Mereka itu merupakan satu kepuasan. Ataupun trend mungkin. Mengikuti trend kabarnya. Betul. Tengok orang lain boleh famous, terkenal melalui media sosial dan sebagainya, why not dia kan. Dan kalau kita lihat dari sudut psikologi, mungkin Ajah boleh kongsikan, ada tak kajian yang dilakukan ini mengikut peringkat umur kan? Jadi bagaimana, adakah kalau budak-budak kecil dia nak membuat naik gambar ke video lain trendnya, ikut umur bagaimana Ajah? Baik, tadi saya dah jelaskan bahawa kehendak kepada attention ni adalah satu kehendak yang normal sebenarnya, adalah satu fitrah, kehendak yang normal. Jadi dia memang ada daripada zaman bayi lagi lah. Kalau kita tengok baby kan, kenapa baby nangis? Antara sebabnya lah lapar dan sebagainya. Tapi itu juga satu bentuk mendapatkan perhatian, terutamanya kita main dengan dia senyap pula kan. Betul. Bila kita tinggal sekejap je dia pun melalak kan. Bila kita datang kat dia okey pula, padahal tak pegang pun lagi kan. Jadi baby pun sebenarnya ada needs tu. That's why dia sebenarnya satu insting, satu kehendak naluri yang normal. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni, memang Allah beri dia kehendak insting yang normal macam tu supaya membantu kita untuk survive. Kan, sebab kalau baby tu kena gigit, katalah kena gigit nyamuk tapi tak nangis, diam je kan. Jadi orang tak tahu dia kena gigit, jadi dia tak dapatkan bantuan ataupun rawatan yang diperlukan. Baby tu
tu boleh meninggal. Kan nyamuk ke apa dan sebagainya lah ya. Jadi ini memang survival instinct. Tetapi apabila semakin dewasa dan sekiranya maknanya bayi dan kanak-kanak tu mendapatkan perhatian yang sesuai dan cukup daripada ibu bapa dan mereka penjaga di sekelilingnya, biasanya dia akan membesar dengan emosi yang stable. Jadi dia dah tak perlu lagi lah maknanya mendapatkan orang kata craving for attention tu tak adalah sangat kan. Melainkan dengan orang yang rapat dengan dia lah, misalnya dengan pasangan, dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan rapat, setakat tu saja. Tapi maknanya dia tidaklah nak perlu tunjukkan satu dunia yang dia ni perlukan attention kan. Okey, bagi kanak-kanak pula ataupun remaja yang mungkin kita nampak macam seolah-olah macam nak dapatkan perhatian ni, mungkin ada beberapa sebab. Yang pertama tu mungkin dia sendiri kurang kasih sayang kan, dia sendiri tak dapatkan perhatian yang diperlukan dan sebagainya, ataupun disebabkan oleh imitation sebenarnya, maknanya meniru apa orang buat. Sebab kanak-kanak dengan remaja memang masih lagi dalam fasa yang dia suka tiru apa orang buat kan, dan dia masih lagi nak dapatkan approval ataupun acceptance, perhatian dan juga penerimaan daripada rakan sebaya. Kanak-kanak dengan remaja, that's why dia orang pun kadang-kadang kita tengok berlumba-lumba jugalah letak gambar ke, pergi makan, kadang-kadang semualah makan apa, makan nasi, makan cokodok pun nak letak dekat dalam Facebook kan. Macam mana nak tahu kita ni serius dengan masalah personality disorder tu? Maknanya contohnya video yang menjilat permukaan tandas itu. Saya kira bagi saya itu adalah kronik. Ya. Tapi penjelasan daripada Hajah. Yes, pada pendapat saya pun lah, dia macam ni. Kalau kita nampak memang dia sentiasa lah agak konsisten, ada je dia punya aksi-aksi ataupun terbaru ke dalam video ke yang dia muat naik, yang memang semuanya tu bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan dilakukan dengan penuh dramatik, dilakukan dengan penuh aksi-aksi yang mungkin mencabar norma-norma tertentu ataupun mencabar hukum-hukum tertentu ataupun mencabar daripada sudut bahaya dan sebagainya. Jadi pada saya itu memang sangat serius lah. Itu kalau dah sentiasa macam tu kan, kita tengok itu kronik, ya perlukan rawatan lah kan. Cuma macam saya kata tadi lah, ramai yang tak sedar ada masalah macam ni, dan sebenarnya daripada statistik lah mereka yang ada masalah personality disorder ni lebih kurang 1 hingga 10% lah dalam masyarakat. Sehingga umur bila agaknya mereka ini terus sahaja nak mencari perhatian ni? Okey, kematangan ni dapat menyelesaikan. Okey, yang kita kata dia ada disorder tu, kalau remaja kita tak kata disorder lagi dia belum lagi, sebab kadang-kadang macam saya kata tadi biasalah kan, remaja dia nak lagi attention dan sebagainya, tapi lepas tu bila dia dah semakin dewasa dia dah ada tumpuan lain dalam hidup dia dah berkahwin, dia dah sibuk menguruskan perkahwinan, dia bekerja, dia menguruskan pekerjaan dia dan sebagainya, jadi dah tak ada dah biasanya benda tu kan, emosi pun stabil kan, tetapi mereka yang masih ada lagi dan makin teruk, sebab kita diagnose histrionic personality disorder ni pada umur dewasa. Dewasa ni maknanya lebih kurang 20-an ke atas lah. Macam tu. So kalau macam 20-an ke atas, umur 30, umur 40 masih ada lagi tingkah laku yang eksesif ni tadi, memang kita akan diagnose sebagai histrionic personality disorder, dan kita harapkan mereka ni dapat datang mendapatkan rawatan lah. Sebab okey, daripada sudut bahaya, masalah disorder ni dia satu boleh membahayakan dirilah kalau dah ambil gambar kat pencawang tadi kan. Itu satu membahayakan diri. Satu lagi sebenarnya boleh menyebabkan orang sekeliling dia rimas. Kan, dan risau kan. Ada yang meniru pula. Ya, dan kalau dia letak kat media sosial, orang mungkin akan meniru. Kan, menjadi contoh yang tidak sepatutnya lah kepada penonton media sosial. Ya, betul. Especially remaja. Betul. Kan, sebab remaja mudah terikut kan. Betul. Itu dia penjelasan daripada Hajah Azlina Rozi Muhammad Ghaffar selaku konsultan psikologi klinikal. Terima kasih banyak-banyak Hajah, banyak dikongsikan hari ini tentang beberapa penyakit yang boleh dianggap pada individu-individu yang terlampau taksub dengan kandungan di media sosial. Kalau anda terlalu taksub seperti mana yang Hajah katakan tadi, sampai ke umur 40 masih lagi taksub tentang perkara ini, silalah untuk anda mendapatkan rawatan psikiatri dan sebagainya. Baik, kalau tadi kita bersama dengan Izwan ya, pada tengah malam tadi mengikuti tentang perkembangan situasi semasa tengah malam tadi, dan kita juga ada rakan kita yang membuat tinjauan di TBS. Kita tahu bahawa TBS ini memang menjadi tumpuan lokasi khususnya pelajar yang telah pun diberikan cuti selama 2 minggu ini untuk mungkin mereka nak pulang ke kampung dan sebagainya. Kita nak lihat perkembangan tengah malam tadi di Terminal Bersepadu Selatan. Kita bersama dengan Hidayah. Jom kita saksikan. 2 hari lalu, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan agar rakyat Malaysia lebih cakna tentang kes COVID-19 yang semakin menular. Kru MHI telah melakukan tinjauan ke sebuah stesen bas di ibu kota semalam bagi melihat keadaan di sana.
sekarang menunjukkan pukul 7.30 malam dan inilah keadaan di Terminal Bersepadu Selatan di mana jika kita dapat lihat orang ramai bersusu untuk pulang ke kampung walaupun sekarang ini kebanyakan daripada mereka masih menunggu kehadiran bas. Dan keadaan sebenarnya di sini masih terkawal. Dari pengamatan saya, kebanyakannya yang ada di sini merupakan pelajar-pelajar universiti sama ada IPTA atau IPTS berikutan dengan perintah kawalan pergerakan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga 31 Mac 2020. Antara tujuan utama langkah drastik ini diambil pihak kerajaan adalah untuk membendung penularan wabak ini dengan menghadkan perjumpaan dalam skala yang besar di negara ini. Selepas pengumuman Perdana Menteri semalam, kampus saya akademik saya dah mengumumkan lockdown. So semua students diarahkan untuk balik. Untuk yang setia nearest ni dekat macam saya dari Ipoh, kita orang boleh gerak sekarang lah hari ni and just follow the orders lah. Menyambut seruan Perdana Menteri yang mana menutup IPT dan juga menyuruh pelajar ni untuk sama ada pulang ataupun yang mana tidak berkemampuan tu untuk decentralisekan kat universiti. Jadi saya mengambil inisiatif untuk pulang ke kampung halaman lah sebab untuk menjauhi daripada jangkitan dekat sini dan maksudnya di kampung tu mungkin saya lebih terjaga kat sana lah. Daripada keluar statement daripada KPN cakap kalau kita nak keluar melalui sempadan tu, macam saya nak balik ke Kota Baru. Jadi saya perlu kena isi dokumen dulu untuk pergi ke Kota Baru supaya dapat statement dia, dapat list dia tu. Susahlah sikit untuk kita orang pasalnya kita orang dah nak balik ni, dah beli tiket semua. Jadi kalau macam terlalu sesak, tadi orang pun dah ramai dekat balai polis nak ambil dokumen tu. Jadi perkara itulah yang susah, makan masa sikit. Sebenarnya saya datang sini, saya kerja dari Kelantan. Saya datang untuk kursus 2 minggu kat Melaka dan sejak dia beritahu semalam perintah larangan keluar tu, so saya kena baliklah hari ni ke Kelantan semula. Setelah hampir 2 jam saya berada di sini, sekarang ini keadaan masih lagi terkawal walaupun jika dapat lihat sekarang ini orang ramai masih lagi beratur membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman. Dan orang ramai sebenarnya digesa untuk mematuhi arahan perintah larangan pergerakan dan juga setiap individu haruslah memainkan peranan yang penting dalam memastikan langkah-langkah penjagaan COVID-19. Baik, 9.05 pagi di MHI hari Rabu untuk 18 Mac 2020. Hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan dan sekali lagi kita ingin bersama dengan rakan setugas yang kini berada di Jalan Bukit Bintang. Fatri Haya, bagaimana dengan tinjauan di sana? Silakan. Okey, baik. Kalau tadi saya berada di sekitar kawasan Pudu dan kini pula berada di kawasan Bukit Bintang yang sinonim dengan kawasan yang dikaitkan dengan pelancong dan juga kawasan Segitiga Emas, pusat perniagaan. Dan sememangnya kita dapat pastikan, saya nak berkongsi tentang 5 P sebenarnya, tentang perintah yang telah pun dikuatkuasakan. Sebab ia mungkin berubah dari segi masa ke masa. Seperti contohnya perpindahan atau pergerakan rentas negeri mungkin berubah. Pastikan kita kemaskini maklumat apa yang berlaku, sentiasa cakna dengan perubahan yang diwawarkan oleh pihak media. Yang kedua tentang pelancong. Pelancong telah pun mula meninggalkan Malaysia sebab ada juga yang baru sampai memang tak dibenarkan masuk. Itu memang travel ban yang telah pun dikuatkuasakan. Di kawasan ini memang tidak nampak kawasan ataupun tidak nampak pelancong yang bersama. Mungkin kerana awal pagi. Kawasan memang sibuk di sini, nampaknya lengang, pergerakan yang sangat minima. Kawasan di MRT, kawasan LRT dan juga kawasan bas memang tidak ada orang. Daripada saya simpulkan memang susah untuk jumpa pelancong ataupun mereka yang melakukan pergerakan. Juga dari segi penganjuran sama ada majlis di hotel, resepsi dan sebagainya,
sebagainya memang langsung tak dibenarkan. Sosial keagamaan memang tidak ada, dan di Selangor saja saya difahamkan penutupan masjid dan surau sehingga 17 April, bermaksud selama sebulan tidak ada sembahyang Jumaat ataupun solat berjemaah serta aktiviti agama yang lain atas perintah berkenan daripada Yang Dipertuan Agong dan juga Sultan Memerintah Negeri. Dan juga kita perhatikan di kawasan Bukit Bintang ini dari segi pelan tindakan, seandainya kita ada arahan tertentu dari segi pemeriksaan, seandainya kita diuji ketika sampai di KLIA contohnya, kita diarahkan untuk kuarantin ataupun melaksanakan pemeriksaan, kita kena patuh dan tidak melakukan perbuatan yang bercanggah dengan undang-undang. Sebab kalau kita melanggar ini, ada akta yang mensampaikan kita untuk dipenjarakan. Sebab apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk maslahat bersama, untuk kesihatan bersama. Yang penting juga untuk warga maya yang sentiasa membekalkan maklumat dan juga laporan dalam suasana eko-jurnalism yang luar biasa ketika ini. Kita mengharapkan ada tanggungjawab dan tidak menyebarkan P yang seterusnya, iaitu panik, yang mana maklumat yang salah tidak tepat akan menyebabkan ramai yang gusar, termasuklah intipati maklumat yang bersadurkan kepada agama ataupun maklumat sains yang langsung tidak disahkan kesahihannya oleh pihak yang berwajib dan pihak yang berilmu tentang perkara ini. Jadi kita harapkan kita menjadi warga yang bertanggungjawab, patuhi arahan demi keselamatan bersama, minimalkan pergerakan, fahami istilah social distance dengan lebih mendalam, dan juga kita beri sokongan kepada petugas-petugas yang melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Jangan panik sebab dijamin keperluan kita akan ada untuk tempoh yang diberikan ini. Jadi sekiranya itu laporan saya dari Pudu sampai ke Bukit Bintang, memberikan liputan yang eksklusif untuk anda, gambaran awal pagi di Kota Metropolitan Kuala Lumpur. Kita kembali semula ke MHI untuk hamparan ilmu yang berikutnya. Dipersilakan. Ahmad Fedri Yayam yang melaporkan kepada kita tinjauan di kawasan Segi Tiga Emas Kuala Lumpur di Jalan Bukit Bintang yang kebiasaannya menjadi tumpuan lokasi bukan saja kita rakyat Malaysia, tetapi menjadi tumpuan pelancong. Dan kalau kita perhatikan, memang seperti mana yang Fedri katakan tadi, memang susah untuk kita jumpa orang di sana. Ya. Okey, pastinya setiap individu terkesan dengan perintah kawalan pergerakan dan salah seorang individu yang kita bawakan di studio. Sebelum itu jangan risau kerana laluan masuk nak ke studio ini juga, studio MHI Seri Pentas ini juga telah pun dilakukan sangat berhati-hati. Suhu badan diperiksa pada awal dan juga hand sanitizer disediakan, dan memastikan setiap tamu yang berada di studio memastikan keselamatan mereka, kesihatan mereka juga. Okey, kita terus bersama dengan seorang individu ini, namanya Nur Rafidah Khairuddin. Selaku pembeli peribadi ataupun personal shopper, yang pastinya hari ini kita ingin bincangkan adalah tentang bagaimana dengan kerja-kerja personal shopper ini dengan keadaan penularan wabak COVID-19 ini. Mungkin bagaimana dengan keadaannya sekarang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MHI kerana menjemput, dan ini adalah isu global dan semua kiranya usahawan atau seperti diri saya, founder, terkesan dengan isu COVID-19 ni. Buat masa ini ternyata kita terasa tempiasnya apabila saya sendiri telah membatalkan niat jadualnya untuk ke New York atas urusan perniagaan dan pemasaran, memandangkan keselamatan lebih diutamakan. Jadi kami ketepikan soal itu dulu. Pada 2019 saya telah membina tim selection US, yang mana tim di sana yang sudah tinggal di sana menjadi pasukan yang membeli barang-barang berjenama dari luar negara. Jadi dari segi itu saya selamat di situ. Namun begitu, akibat daripada penularan wabak ini, penghantaran ke Malaysia daripada USA ke Malaysia tertangguh akibat daripada kekurangan kapal terbang selama 2 minggu. Dan semalam bila saya telah menghubungi pasukan penghantaran, mereka telah beritahu akibat daripada perintah kawalan pergerakan, 14 hari tiada langsung penghantaran yang akan berjalan. Tapi kalau tim di sana juga tidak dapat keluar kan? Maknanya pergerakan mereka juga terbatas untuk ke shopping mall ataupun bisa beli-beli kan? Ini yang saya dapat makluman. Saya selalunya membeli di beberapa state di Amerika Syarikat seperti di New Jersey, Pennsylvania, Philadelphia. Saya dimaklumkan bahawa tim saya yang di Philadelphia, mereka tidak boleh ke New York. Sekiranya mereka masuk ke New York, mereka
harus dikuarantinkan selama 14 hari. Di sana tak boleh keluar lagi. Tak boleh keluar interstate. Interstate tak keluar. Jadi agak terbatas dari segi itu. Itu sejak bila persoalannya? Dah lama dah? Sejak minggu lepas. Sebab selalunya bila kita nak beli barangan ready stock dan juga tempahan pelanggan dengan order yang sangat banyak, bulk order, kita perlu pergi ke beberapa outlet. Namun begitu, akibat daripada situasi ini, alhamdulillah masih terkawal dan mereka harus lakukan langkah berjaga-jagalah. Nak menghantar barang ke sini pun kami akan pastikan barang dibalut dan saya dah pastikan supaya selamatlah, sanitize dan sebagainya kerana kita risau. Pelanggan saya ada tanya bagaimana selection memastikan barang-barang adalah selamat. Tapi saya yakin jenama terkenal di sana pasti dah melakukan SOP tentang penjagaan ini. Sudah pastinya untuk tempoh yang ada sekarang ini, sudah pastinya komunikasi antara Puan Rafidah sendiri dengan pelanggan itu menjadi sangat sibuk sebenarnya. Kan, sebab pelanggan ini mungkin bertanyakan pelbagai soalan-soalan. Antara soalan yang mungkin yang Puan Rafidah rasa macam soalan ini sering kali ditanya oleh pelanggan-pelanggan di luar sana, sebab kita nak bagi tahu pendedahan ini kepada mereka kat luar sana juga. Andai kata mereka ada memesan barangan dan sebagainya, kadang mereka tak faham sebenarnya kita dalam keadaan tempoh 14 hari ini memang tak boleh keluar dan sebagainya. Betul. Okey, alhamdulillah kerana saya seorang personal shopper, trusted personal shopper yang telah berkecimpung selama 6 tahun. Jadi bila isu COVID ni terjadi, saya dah maklumkan lebih awal di social media, di Facebook dan IG bahawa barangan yang mereka tempah akan lewat dalam masa seminggu akibat terhad kapal terbang. Jadi kerana ini adalah isu global dan mereka memahami situasi ini dan memandangkan bila katanya pre-order, mereka hanya bayar separuh sahaja dulu. Jadi kita ada laksanakan terma dan syarat supaya kita ada win-win situation lah di sana. Okey, yang lebih merisaukan saya adalah pendapatan individu-individu seperti anda, iaitu personal shopper. Bagaimana nak Yalah, sebab pendapatan bulanan ini adalah terkait dengan order daripada pelanggan-pelanggan. Dan juga jika barang itu tidak sampai ke tangan pelanggan, mereka tidak akan jelaskan balance bayaran ataupun baki bayaran. Itu juga akan beri efek kan terhadap pendapatan bulanan anda semua sebagai personal shopper. Pada bulan Januari dan Februari, nampaknya keadaan masih terkawal kerana selepas kita tahu tentang wabak COVID-19, saya sendiri telah membeli barangan ready stock untuk di butik. Jadi masih ada transaksi di physical butik di Wangsa Melawati. Tiada lagi pembukaan pre-order waktu itu. Tapi pada bulan Mac ini dah delay 2 minggu dan sebenarnya 33 kotak kami tersangkut di Doha. Jadi apa yang ada sekarang ni kami manfaatkan dan insya-Allah pada Sabtu ini kami akan mula kempen pre-order untuk raya. Jadi pre-order untuk raya ni tim saya selection akan kumpul dulu barang-barangan. Kita akan pamerkan katalog di website selection.com bagi mereka tengok gambar-gambar katalog dan selepas 14 hari tamat mudah-mudahan baru tim USA akan kumpulkan barangan. Cumanya saya memang kali ini kena tulis disclaimer lah. Akan berlakunya kejadian yang mana mungkin barang tak dapat sampai pada hari raya. Tapi backup plan ialah saya dah beli siap-siap barangan ready stock yang koleksi sedia ada. Itulah kiranya rancangan sebagai pengusaha butik ni, sebab saya kena fikir tentang sales, tentang macam mana nak beri pekerja-pekerja. Mungkin mereka mesti risau sebagaimana saya risau juga. Kita tahu bahawa personal shopper ni ataupun pembeli peribadi ini adalah tugasnya untuk menghantar pesanan barangan daripada klien dan sebagainya. Okey, tetapi dalam tempoh kita 14 hari ini berada di rumah, ada orang cakap bahawa kita boleh work from home. Jadi bagaimana situasi pembeli peribadi itu? Adakah masih lagi work from home atau bagaimana? Selepas Perdana Menteri isytiharkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan,
esoknya kami terus rancangkan kerja-kerja dan kita dah asingkan delegate kerja kepada siapa yang akan lakukan marketing, siapa yang akan layan customer. Tetapi syukur kerana selection bermula dengan perniagaan atas talian sejak 2014. Baru ini saja apabila butik buka 2018 baru ada walk-in customer datang ke butik. Jadi semua pembelian sekarang shopping, kalau mereka rasa stres duduk kat rumah, mereka boleh pergi ke website dan beli secara online. Dan disebabkan penghantaran pos, sektor pos masih berjalan, kami akan buat penghantaran tetapi pada hari-hari yang tertentu sahaja kerana pergerakan pun agak limit kan sekarang. Betul, dan ada yang seperti yang saya kata tadi, ada pula katalog pre-order. Jadi mereka akan ambil masa 2 minggu ni tengok pre-order yang katalog gambar-gambar jenama, dan pada masa yang sama COVID-19 ni adalah kesempatan untuk saya bukan hanya menjual, ini masa saya rasa untuk berkongsi ilmu dan juga pengalaman saya, sebab saya tahu ramai kat luar sana ingin jadi personal shopper. Jadi tepatlah waktunya, sebab saya rasa kita kena bagi semangat kepada orang dan inspirasi di saat-saat genting ini. Bila saya dapat membina selection business partner, selain menimba ilmu, mereka juga dapat menjana pendapatan dari rumah. Itulah. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Nur Rafidah Khairuddin selaku pembeli peribadi yang hari ini berkongsi dengan kita. Ni tauke ni. Itulah. Sekiranya mereka ingin tahu lebih lanjut, mereka hanya boleh pergi ke website nakjadips.com. Nakjadips.com. PS tu personal shopper lah kan. Nakjadips.com. Mana tahu kalau anda mungkin agak buntu sekarang ni dengan keadaan tidak menentu dan berada di rumah adalah antara salah satu satu saja pilihan yang kita ada. Jadi itulah mungkin inisiatif yang boleh dilakukan. Nakjadips.com. Nakjadips. Sangat mudah. Sangat mudah. Sebab sekarang ni ada pre-katalog dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita ni dah nak berjangkau hari raya nanti. Sudah pastinya permintaan itu akan lebih tinggi nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih ucapkan kepada tetamu kita. Okey, Adam, kita sebenarnya banyak perkongsian menarik dan kita berbaki lebih kurang beberapa minit lagi ni. Sebenarnya nak habis dah Malaysia hari ini, tetapi sebentar lagi kita akan bersama dengan seorang artis. Di awalnya tadi dia ada menyanyikan sebuah lagu dan kita akan bersama dengan Ikhwan Fatanah sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali kita di Malaysia hari ini. Seperti yang kita kabarkan tadi, kita terus bersama dengan Ikhwan Fatanah. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau tadi di awalnya tadi kita tak sempat cakap tahniah lah kat SJL walaupun dah lama. Betul. Ini salah seorang daripada penulis lirik. Penulis lagu untuk kisah cinta kita. Kisah cinta. Tahniah cakap. Semoga berkarya dan lebih banyak anugerah yang dikecapi nanti. InsyaAllah itulah yang diharapkan. InsyaAllah, amin. Lagu TikTok ni, Anim tadi. Awal-awalnya tadi kita baca, lagu TikTok. Dia kata Ikhwan macam nak beralih simpang. Beralih simpang. Saya cakap dah, Ikhwan ni macam ni kan. Macam, okey. Cerita sikit pasal TikTok. Okey, sebenarnya saya cuba untuk membawa satu pembaharuan. Saya bereksperimen dengan muzik saya. So, which is selepas Bismillah dan juga Jannah, saya nampak penerimaan tu semakin bagus. Cuma saya nak keluar lagi untuk reach kepada orang-orang yang tak dengar lagu Islamik untuk mula mendengar. Maksudnya walaupun dia mendengar muzik sebagai hiburan, at least ada sesuatu benda yang dapat mendidik diri kita lah. Maksudnya memberi manfaat. Lepas tu kebetulan lagu TikTok tu kena dengan situasi kita sekarang ni lah. So alhamdulillah lagu itu mendapat penerimaan baik selepas dia menjadi lagu pembukaan di Anugerah Juara Lagu TikTok. Dan saya pun agak terkejut dengan apa yang diberikan oleh kru Anugerah Juara Lagu. Terima kasih banyak dan alhamdulillah begitulah. Dan yang terbaru saya keluarkan lagu Kiriman Cinta. Okey, Kiriman Cinta pula apa cerita? Okey, Kiriman Cinta ni saya dapat idea daripada bermula dengan scroll IG dan FB lah. So bila scroll tu saya nampak macam banyak sangat kes penceraian. Dan juga perpisahan yang pada saya rasa sangat-sangat kadang-kadang kita tengok reason tu macam kadang-kadang tak munasabah. Macam kenapa sebab macam ni pun nak berpisah. Macam tak tahu ke sebelum ni rasa bersayang dan cinta tu dipupuk bersama-sama kan. Takkan semudah itu. So dari situ saya dapat idea dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan satu ayat surah Maryam ayat 96 di mana Allah berfirman orang-orang yang beriman sesungguhnya Allah yang melimpahkan rahmatnya menanamkan sifat kasih dan sayang kepada orang yang beriman. Jadi bila saya dapat satu ayat tu saya rasa macam masya-Allah ini sangat indah lah. Jadi saya
garapkan untuk dijadikan sebuah lagu. Yang mana dalam apa orang kata pembinaan keluarga tu kita perlu ada agama supaya perjalanan rumah tangga tu bahagia. Betul. Jadi lagu Kiriman Cinta ni memang sesuai khas ditujukan kepada mereka yang dah berkahwin. Betul, berkahwin. Yes, supaya dapat melayari bahtera perkahwinan. Bakal insya-Allah. Insya-Allah. Tapi itulah belum bertemu jodoh lagi. Insya-Allah doakan. Ya ke? Ya. InsyaAllah. InsyaAllah doakan. Okey, sebab kita tahu bila kita sebut jenama Ikhwan ni, dia menghasilkan lagu kepada individu-individu yang power dan juga dia sendiri pun dah power nyanyi lagu sendiri. Alhamdulillah. So selepas ini, sebab progres anda menghasilkan lagu tu dia agak cepat dalam masa setahun. Betul. Lepas ni ada lagi? InsyaAllah selepas Kiriman Cinta, lagu sendiri memang saya dah plan untuk tahun ni. Saya ada beberapa lagu yang saya akan rakamkan untuk diri sendiri juga dan saya tengah susun bila timing sesuai untuk saya keluarkan lagu saya. Tapi untuk artis-artis lain memang berterusan. Alhamdulillah rezeki selepas anugerah juara lagu saya banyak juga menciptakan yang terbaru untuk Adira, Hafiz Suib, kemudian insya-Allah upcoming untuk Datuk Siti Nurhaliza. Sangat-sangat tak sangka dapat buat lagu sekali lagi untuk Datuk Siti dan insya-Allah untuk banyak juga artis-artis lain lah. Insya-Allah. Jadi kita doakan semoga Ikhwan Fatanah semoga berjaya dan juga boleh membuat lagu sambil berdakwah. Itu yang kita mahukan. Tahniah juga kepada Ikhwan Fatanah. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Ikhwan yang akan menyanyikan kepada kita lagu yang itulah. Itulah Kiriman Cinta. Kiriman Cinta. Kiriman Cinta buat anda semua pasangan pengantin. Baru berkahwin, yang belum berkahwin, yang bakal berkahwin. Ya, insya-Allah. Silakan Ikhwan. Assalamualaikum kepada anda semua. Bye. Bye. Alam pun bersaksi seolah memahami bahwa dirimu akan ku miliki. Segala pengorbanan ku titip kesabaran, antara kita berdua sudah ditentukan. Sayang, ku tak bisa terlukis, cukup hanya hatiku yang merasakan. Cinta, tahukah engkau, kau kisah yang terindah yang dikirim Tuhan, melengkapi tiap doa yang selama ini telah ku semaikan. Cinta, tahukah engkau, kau penguat hatiku untuk bersama, seiring denganmu menuju cinta yang satu. Segala pengorbanan ku titip kesabaran, antara kita berdua sudah ditentukan. Sayang, ku tak bisa terlukis, cukup hanya hatiku yang merasakan. Cinta, tahukah engkau, kau kisah yang terindah yang dikirim Tuhan, melengkapi tiap doa yang selama ini telah ku semaikan. Cinta, tahukah engkau, kau penguat hatiku untuk bersama,